أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهلنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dan pada saat ini Allah Taala dengan kasih sayangnya memberikan pada kita peluang dapat kita mengadakan diri kita, menghadirkan jasad kita dalam majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada bulan Rajab, maka dalam bulan Rajab ni bulan ni kita menggalakkan, memperbanyakkan istighfar. Seperti mana para salafus soleh dia mengajar pada kita pada dalam Rajab ni, para ahli ulama kalau duduk di Hadramaut dulu, maka setiap lepas isyak kita akan baca zikir Rabbi filli warhamni wa tub alayya 70 kali. Rabbi filli warhamni wa tub alayya 7 kali secara beramai-ramai lah. Itu di Hadramaut lah. Memang semua buat macam tu, di masjid-masjid, di tempat-tempat pengajian lepas isyak je, sebelum bangun sembahyang ba'diyah tu, Rabbi filli warhamni wa tub alayya, Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Itu kita buat. Jadi kalau kita nak beramal sendiri pun tak ada masalah. Kerana itu satu amalan para salafus soleh awliullah yang amalkan. Kalau kita nak beramal dengan istighfar lain pun tak ada masalah. Nah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi 7 kali. Nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pun boleh ikutlah asal zikir, jangan tak zikir. Jangan duduk soal ni hak Nabi buat ke Nabi buat. Dia tak buat langsung. Jadi kita buatlah. Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Jadi bulan Rajab ialah bulan memperbanyakkan istighfar, bulan muhasabah diri kita sebagai persediaan nak memasuki bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. Tak lama lagi dah. Jadi kita doalah semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Rajab, bulan Ramadan. Sebagaimana kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kerana dah tempoh 2 bulan ni macam-macam boleh berlaku. Sama ada kita sampai takdir kita ke, minta-minta kalau sampai takdir pun sampai bulan Ramadan lah. Kerana mati dalam bulan Ramadan tu Allah Ta'ala akadkan azab kubur kita. Kalau lah nak mati dah, tu dia. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita sambung kitab kita muka surat 12. Baris yang ke-8 daripada atas jawinya, Rumi 49 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin Allahumma amin. Tambihun. Ini satu peringatan. Tambih ni, bahawasanya najis itu ada kala najis tu daripada darah, dan umpama darah. Dan ada kalanya najis tu juga barang yang lain daripada darah. Yang kita sebut sebelum ni lah, bukan darah, mungkin dia muntah, mungkin dia nanah. Tu kata berbagai-bagai darah tu.
Dan atas tiap-tiap hali, dan atas tiap-tiap hal, hal keadaan darah tu, keadaan najis tu, umpama darah ni ada kalanya dapat dilihat akan dia dengan mata yang pertengahan tempatnya. Maknanya kadang-kadang darah tu dapat dilihat dengan mata kita. Yang ni mata orang pertengahan lah. Mata dia pun tak kabur, mata orang pertengahan, orang biasa-biasa, bukan orang cacat, tidak. Dan ada kalanya tiada dapat, yakni tiada dapat dilihat darah tu. Dah. Pada mata orang pertengahan. Maka jika taswir masalah. Maka jika tiada dapat dilihat akan dia, akan darah tu, maka dimaaf akan dia. Tiada dapat dilihat ni pada pandangan mata orang pertengahan. Sama ada ia darah yang tak dapat dilihat tu, sama ada ia darah atau lainnya, maka dimaaf jika tak dapat lihat. Yang ni tak nampak darah tu, dengan kelemahan mata dia. Dah. Sama ada yang tak nampak tu, sama ada ia najis yang tak dapat lihat tu, mughallazah atau lainnya, itu dimaaf tu. Sebab mata dia tak nampak tengok. Kecuali mata orang pertengah, orang yang lain lah nampak. Itu lain cerita. Macam orang buta, dia tak nampak. Maka semasa dia tak nampak tu tak apalah. Kalau ada orang lain nampak, orang lain tu kena tegur, kena bersihkan dia. Orang buta nak semayang juga, orang buta pun. Maka kalau dia tu tak nampak, dimaaflah sebab dia buta. Atau mata dia kabur, tak nampak, kelabu, dimaaf. Lepas ada orang helah dulu masa mengaji di pondok. Helah dia boleh pakai ke tidak, wallah alam. Kawan saya lah, ada orang lain hok nakal-nakal ni. Sebab tak nampak, jadi dia makan nasi dalam gelap. Dalam gelap. Lepas tu bila kalau ada semut pun, tak nampak, dia kata. Sebab dalam gelap. Dalam gelap, cabut-kabur macam tu. Bila tak nampak, semut mati kalau dalam tu, dimaaflah. Tu hal dia. Jadi dia buat lampu tu gelap. Dimaaflah. Itu cara dia. Iyalah, bolehlah pakai macam tu. Tapi kalau terasa di mulut dia ada semut, tak boleh lah. Itu dia. Macam ni lah. Benda kita, bukan kita sengaja lah, tak sengaja. Macam semut jatuh dalam, semut mati, bangkai semut jatuh dalam cawan air kita, jatuh. Maka dia tak menajis. Tapi kalau semut tu kita yang jatuhkan, maka dia jadi najis. Semut yang sama, tapi kalau kita yang jatuh, dia jadi najis. Tapi kalau dia jatuh dengan sendiri, tak jadi najis. Contoh sebab angin, pop, jatuh dalam cawan kita, maka kita segera bawa keluar. Tapi kalau kita ambil najis, pop, bubuh, dah terus jadi najis. Sebab bangkai semut yang kita sengaja buat jatuh. Itu beza. Tadi tu dia duduk dalam gelap. Memang waktu gelap. Sebab masa tu bapa suruh ngapa, dia pergi makan nasi. Macam-macam lah. Ada macam-macam mengapa dalam gelap pun ada, mengapa dalam curah pun ada. Waktu maghrib, antara maghrib dengan isyak, masa mengaji dulu, waktu mengapa, apa matan. Matan tu macam-macam matan. Jadi ada hak jenis nakal ni, dia sengaja menggelapkan tu tak termasuk sengaja
Dia gelak sebab dia gelak. Memang sengaja dia gelak. Helah dia tak nampak. Helah untuk tak nampak najis tu. Dia tak tahu. Dalam tu ada najis tak tahu. Kalau lah ada najis sebab gelak, boleh dia ada upaya untuk menerangkan. Memang ada upaya, tapi dia pilih gelak. Dia pilih gelak. Dalam tu dia tak tahulah. Kalau lah jatuhlah najis dalam tu, semut ke, kalau kita tak nampak, asal merah tu, nasi tu bersih, cuci, tak ada najis. Kalau jatuh masa tu gak gigi telan pun tak apa. Sebab apa? Sebab tak nampak. Jadi dia gelak lah. Kalau cerah, nampak lah, tak dimakan lah. Tu helah dia. Kita dengar apa pelik lah. Najis sama dengan semut. Lalat. Adakah dia sama dengan semut, lalat, atau ada yang memudahkan? Lalat masuk dalam air. Dia mula tu ada poison kan? Hidup ke mati? Kalau hidup lah. Hidup. Dia termasuk kan. Lepas tu orang kata celupkan. Jadi hilang lah dia punya racun tu. Ya. Ada hadis ada. Ada hadis. So adakah boleh diminum atau dimakan daripada Atas kita. Ya, adakah dia sama dengan semut tadi soalan dia? Sama. Najis. Kalau dia jatuh dengan sendiri, dia tak ada najis. Jadi kita buang kalau dia tu. Cuma yang lalat tadi, pada satu hadis Nabi, kalau lalat jatuh dalam cawan kita, pada sayap dia tu ada satu penawar, ada satu racun. Jadi nak jadikan air tu tak ada masalah, tekan dia. Tu bukan kita yang buat tu, kerana kita beramal dengan hadis Nabi tu, celup dia sekejap. Lepas tu kita boleh minum air tu. Tu kalau kita rasa nak minum. Kalau rasa tak gamuk nak minum, awak jatuh tu walak warna hijau. Kecuali tak ada air, tu je beli mahal-mahal Starbucks misalnya lah. Berapa secawan? 18. Takkan nak tuang kan dah. Kita pun ada tercengguh 100 tu je dah. Dah. Jadi kita beramal lah, celup, buang. Dia yakinlah hadis Nabi tu. Satu penawar, satu racun. Bila celup, dia akan neutral. Cara lalat tu hidup lagi. Syarat lalat tu hidup lagi. Kita celup tu bukan celup nak mematikan dia. Kalau celup ngak-ngak dia tu, celup untuk nak penawarkan dia, kemudian keluar. Dia jatuh tu kita tengok nampak lagi dalam air kita tu. Kita pun tengok, kawan kita pakat tengok semua nah. Ni nak tunjuk ni hadis Nabi ni lah. Semua tak jadi minum belakang air tu. Dah. Celup lah. Masa belajar dulu berani lah. Tapi sekarang ni nampak tak payah. Dah. Dulu masa miskin dulu, jadi. Bila dah kaya ni tak jadi. Tu. Lain dah rasa. Tak apa, boleh buat dengan hadis tu. Dah, tak ada masalah. Bukan makna kita yang memasukkan, tidak. Dan dia pun masih hidup lagi. Lalat tu. Baik. Kemudian maka jika tiada dapat dilihat, maka dimaafkan dia sama ada ia darah atau lainnya. Sama ada ia mughallazah atau lain mughallazah, yakni mukhaffafah ataupun mutawassithah. Lainnya tu lain mughallazah tu mutawassithah atau maknanya setara mughallazah tu dimaafkan lagi, kalau mutawassithah mukhaffafah tak masalah. Dia kata. Dan jika dapat dilihat, kalaulah najis tu nampak tengok, darah ke mana-mana najis tu,
Maka padanya, pada kedudukan haji tu ada tafsir, ada perincian. Macam mana? Ada perincian. Maka jika ada yang lain daripada darah dan umpamanya, maknanya daripada bangkai ke apa tu, maka tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Macam cicak kering jatuh dalam air gitu. Cicak tu lekat pitu, dah anak kita duk main pitu. Dah, lepas tu kebetulan kepah kena kat kita, terbang, pok masuk. Nampak cicak jadi bekak semula. Kembang balik. Tu tak boleh lah. Dah, cicak tu hak mata kemek tu jadi bekak balik, kembang balik mata dia tu. Dah, cicak ke lipah ke, dan jika ada ia daripada darah dan umpamanya, kalaulah benda tu daripada darah yang jatuh, kita nampak pop jatuh, bertitik jatuh tu. Dah, contoh ada orang main tumbuk, ada orang tapau tumbuk, kita tengah minum air, tumbuk darah dia tu terbang pop masuk dalam cawan kita. Nampak darah tu dari kawan kita, pop. Dah. Ni gambaran je lah dah. Macam dalam cerita filem kan dia darah tu mecik tipu semua tu, mana ada orang buat dah. Pedang keluar macam tu tak ada. Nah, contohlah kalau lah pecik tu kita duduk tengah makan kan. Biasalah kalau cerita-cerita zaman dulu kan, hero-hero duduk tengah makan ni. Ni penjahat duduk bergaduh ni, tong. Masuk dalam pinggang hero, maka jikalau ada ia tu yang najis tu daripada darah dan umpama darah, cecair apa semua tu, macam darah apa semua, maka iaitu 3 bahagi. 3 bahagi pula. Kalau yang dia nampak tu daripada darah, tengok pula. Pertama, barang yang tiada dimaaf daripadanya semata-mata. Mana darah tu, barang darah yang tiada maaf ni banyak. Tak ada maaf lah. Kalau sikit, okey. Sikit tu mana? Kadar sikit pada urus. Tak merubah, tak nampak langsung. Ni kalau jatuh tu secawang jatuh. Dalam mangkuk kita. Tiada dimaaf. Dan iaitu contoh tiada dimaaf, dan iaitu darah yang tiada dimaaf ni darah yang mughallaza, darah anjing dan babi. Dia tarik anjing dia tu, dia sentak dah, dia tumbuk anjing ke misalnya, sepak ke, keluar darah, jatuh dalam cawan kita, tak dimaafkan. Dan darah dirinya yang sengaja ia melumurkan dia pada badannya. Darah pada badan dia, luka, dia pun selerakkan, lumur. Maka bila kena pada badan dia, darah tu tak dimaafkan. Mana wajib dia kena bersihkan. Atau yang bercampur ia dengan barang yang lain. Darah tu bercampur dengan benda yang lain. Maka semua keadaan ni darah tu tidak dimaafkan. Kemudian kedua, darah yang dimaafkan dia jikalau banyak sekalipun. Hak ni dimaaf. Yang tadi tak maaf. Iaitu darah mughallazah ataupun darah yang sengaja dia lomor pada badan dia. Yang ni darah yang dimaaf jikalau banyak sekalipun, iaitu darah dirinya yang tiada sengaja melumurkan dia pada badannya. Dia tak sengaja. Contoh mana? Contoh kena gigit lintah. Kan? 5-6 ekor dia tu. Allah. Dah musim-musim hujan kan? Main parit, main alu, main sungai tu.
Oh, dia pun cabut dengan litah dengan pacaknya. Maka darah yang keluar tu dah mengalir pada badan dia, darah tu dimaafkan. Darah tu dimaafkan. Maksudnya kalau kita tengah semaya, darah tu duk keluar, maka darah tu dimaafkan keluar. Dan ada syarat lagi. Kalau darah itu tidak syarat dia, darah itu tidak merebak kepada anggota yang lain. Ni payah ni. Ada syarat juga, memang dia tak dimaafkan, tapi syarat darah itu tidak tersebar, tidak kena kepada anggota lain. Maknanya kena pada kaki, pada kaki lain ke, maknanya kena pada pakaian pula, tu tak boleh lah. Maksudnya macam-macam mana pun kena tutup, ikhtiar tutup darah sepah digigit litah tu. Dan tiada bercampur ia dengan yang lainnya. Syarat dia dimaaf tu dengan syarat tiada bercampur ia dengan lain, darah lain. Maksudnya ada darah, kemudian ada nanah, tak boleh dah. Ada bisa-bisa racun, tak boleh dah. Dan keluar ia, ni semua syarat ni. Dan keluar ia itu, keluarnya itu tiada dengan perbuatan seseorang. Tu syarat dia. Syarat dimaafkan tu. Contoh kena litah, contoh kena, kalau kena dekat buku lali, okey lah lagi, buku lali boleh kita ejah. Tak kena pada pakaian, dia pun mengalir, sekadar mengalir ke tapak kaki, okey. Tu dimaafkan. Tu dah ada masalah. Sebab benda ni pernah berlaku lah pada saya sendiri. Kena litah, pacak, tengah semayang nampak maka kita pun ejah lah kain kita, masa nak duduk ke, keluar sikit, lipat kain sikit ke atas, masa nak duduk ejah, pegang kain supaya tak kena pada pakaian kita. Kemudian itu syarat yang dimaafkan dan juga yang tak dimaafkan pada mughallazah. Yang ketiga, darah yang dimaafkan dia jika sedikit ia. Darah yang dimaaf jika ia sedikit. Apa dia? Iaitu darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya. Darah tu sikit. Memang tak nampak macam banyak lah. Perbuatan dia, contoh apa dia? Dia picit jerawat. Keluar sikit je. Tu dimaafkan. Atau darah yang ajnabi, yang sunyi, yang sunyi ni mana yang tidak. Yang sunyi ia daripada berlomo, darah yang terpecik sikit je. Ada kawan kita tu dia jetik nyamuk. Nyamuk tu terbang, kemudian lekat sikit darah kat dia ni, ajnabi. Kena pada baju dia sikit je. Ajnabi tu asing. Darah asing, bukan darah diri dia. Bukan darah diri dia. Hak tu darah diri dia. Yang contoh dia picit dia. Picit jerawat tengah-tengah semayang, picit jerawat. Kalau sikit tak apa. Kalau banyak picit jerawat batu, bau keluar. Tak boleh lah. Pecah sendiri tak? Kalau dia pecah sendiri tak apa, tak picit. Pecah sendiri tak apa. Tapi jangan pecah sendiri jerawat ni. Bisu. Bisu pun. Bisu tu dia contoh kita duduk punggung dia. Tergelecoh apa? Mau terduduk atas bisu kita dah. Kalau tak nampak tak apa. Bisu biasa duduk kat punggung lah. Bisu duduk lutut ni lain. Bisu tu bukan bisu lah, itu dipanggil nanah sebab kena gigit ke apa-apa. Tu dimaafkan kalau sedikit tu. Sikit mana sikit pada uruf lah. Maka kata setengah ulama sikit ni bersama mana sikit ni. Ada setengah ulama kata sebesar biji jagung.
Sikit tu, nak ukur sikit tu berapa banyak, sebesar biji jagung. Dimaafkan. Itu dia. Maka dimaaf darah kutu anjing. Kutu anjing tu dimaaf. Sebab apa? Dikira sedikit. Pernah tengok dah kutu anjing? Nak tengok pergi duduk tepi anjing kurak. Cuba duduk tepi anjing kurak, tengok ada tak kutu-kutu hok jatuh tak? Kata kita ni, dimaafkan kutu anjing dan sedikit nanah. Nanah yang sedikit. Sedikit tu mungkin sebesar biji lenga ke, biji apa? Lenga apa panggil apa? Bijan. Bijan tu sikit dah tu. Lenga tak apa lenga bik. Lenga kan? Bijan kan? Sini bukan panggil lenga. Bijan. Dan dana yang ajnabi, yang bukan daripada badan dia terkena tu. Dan darah kutu, kutu rambut, kutu kucing apa semua tu, sikit perkara. Dan pijak, dan tuma. Tuma ni apa? Hama lah, hama. Jenis geng-geng serangga halus belakang ni, duduk celah-celah. Kalau sini, kalau masa duduk di Yaman dulu, musim sejuk ni penuh dengan bug. Saya panggil apa panggil? Dia macam kutu apa? Bug, orang taring panggil bug. Dia penuh di kalau katil kita ni, kalau celah gini, kalau berlipat macam ni, dia banyak. Penuh. Pijak lah kan? Sini panggil pijak. Orang taring panggil bug. Dia gigit kita ni, gatal ni. Waktu malam dia gigit. Pijak lah kan? Pijak. Panggil bug. Kalau kita selok dia ni, ya Allah, gugit tu. Siap dengan telur lagi ada. Jadi musim sejuk dia membiak. Jadi kita yang tu dalam sakan, dalam asrama ni, hijau sebelum tidur kutik dulu. Kutik sebelum tidur. Bubuh dalam botol. Botol tu ada air sabun. Dia mati dengan sebab air sabun panas. Kalau tak buat gitu pun, buh dalam air sabun, buat spray air sabun. Bila kena air sabun, congek ekor dia, mati. Tu. Kebak tu dia isap darah. Tu dia bagi tumor lah. Tu dimaafkan. Dan demikian lagi, najis ni. Tahi. Terpaksa sebutlah tahi lah. Bahasa Inggeris dia panggil shit lah. Dan air kencing. Demikian lagi dimaafkan. Najis yang dimaafkan tu tahi dan air kencing binatang. Tahi dan air kencing binatang yang terbang. Yang banyak bercampur dengan manusia, yang duduk dalam kalangan kita ni, hidup dengan manusia. Air kencing dia, air kencing lalat, najis, tahi lalat, semua tu kan. Seperti lalat. Najis dia tu yang duduk dekat saji kita yang hitam tu. Kalau kita biasa kat rumah kita kan, dia duduk bersarang dekat tali, bergantung di situ. Kita gerang nak tepuk kan. Ada yang hitam tu. Bukan najis. Tapi jangan pula bukan najis nak ambil letak kat lidah kita, janganlah. Maksudnya kalau kena baju kita, dia tak menajis lah. Dan kumbang, kabu, orang panggil kabu. Lebih. Budak-budak tak tahu dah kabu sekarang ni, tahu kumbang dah. Dan tebuan. Juga tak dikata sebagai najis, dimaafkan. Dan lipas, tahi lipah.
Nah, ni banyaklah dalam loker, dalam laci drawer kita tu kan. Kalau kena pada sedikit pada pada badan kita, pada pakaian kita tu dimaafkan. Habis. Tapi kalau banyak sangat dah jadi sarang dalam poket baju kita ni tak boleh lah. Nah. Ada telurnya dengan habis dah. Satu kampung duduk dalam poket baju kita ni tak boleh. Kemudian tambihun. Ini satu peringatan lagi, bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa. Umum balwa ni umum masalah, tak boleh nak ejah dah. Dah, memang benda tu tak boleh nak buat, dipanggil umum balwa. Tiap-tiap najis yang jadilah ia najis tu umum balwa, dan payah kita hendak memelihara daripadanya. Dah, tak boleh nak elak benda tu, terkena. Iaitu dimaafkan dia. Benda tu dimaaf dengan beberapa syarat. Yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Ada syarat-syarat dia lah. Contoh umum balwa ni, tempat tu memang kawasan semut banyak. Banyak dia ada musim. Biasanya musim-musim buah. Kalau duduk kawasan kampung, kawasan kebun-kebun, dah banyak semut. Dia masuk atas orang masjid. Dah vacuum dah, tapi masih ada lagi duduk celah-celah kapek. Maka kalau kenalah tu, lekat pada kaki kita tengah semaya, nampak dimaafkan. Sama juga. Ada beberapa musim, kadang-kadang musim lepas hujan kelekatu. Kan? Kalau katu banyak, dah kita dah bersih, dah kebah-kebah, lekat lagi. Tu dimaafkan. Dimaafkan kalau melekat pada kaki. Sebab apa? Sayap-sayap kelekatu tu najis. Tu dimaafkan. Sebab apa? Sebab dipanggil umul balwa. Masyakah yang tak boleh nak ejah dah. Dia panggil umul balwa nama dia. Tu dia. Jadi perkara ni kita kena fahamlah situasi-situasi bila tengok wah ni umum balwa ni payah ni, susah nak buat. Tapi kita kena usaha dulu. Dia tak ada umum balwa biar macam tu. Kena buat dulu, usahakan dulu, bersihkan dulu sekadar mampu. Bila tak dapat nak pelihara lagi dah, masa tu baru jadi dimaafkan. Syarat kena bersihkan dulu sekadar yang mana kita mampu pelihara. Tak mampu pelihara, barulah dimaafkan. Sebab apa? Benda ni umum balwa. Itu dia kaedahnya. Habis. Kemudian sekarang ni lah masuk tajuk lah ni. Paslun, bermula mengetahui masuk waktu iaitu 3 martabat. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tadi dia kata tak nampak, maksudnya kecil lah. Dia tu tak nampak. Najis tu kecil lah. Najis dia maksudnya mata dia tak nampak. Mata kebiasaan orang tu dia tak tahu, tak pasti. Mungkin boleh jadi kecil ataupun ni najis ke tak lalak ke tak tahu. Darah ke tak tahu, tak lalak ke. Tu dimaaf tu. Mata dia kabur, mata dia memang tak nampak. Tu dimaaf. Macam kita ni biasanya kan macam kita contoh dia main-main basuh ikan dalam sink, basuh ikan ke basuh ayam ke terpecik. Terpecik tu tak tahu kena tu betul kan ni baju ni kecil sikit sangat tu dimaaf lah. Kalau kita yakin ni asal, kalau kita warak cukup sekadar kita alihkan air tu. Tu banyak dalam bab najis ni kan. Contoh orang ikan daging, ada darah dalam ikan, ada darah dalam daging. Dah celup 2-3 kali tapi masih ada lagi.
maka darah yang ada dalam daging tu dimaafkan. Dimaafkan. Tak boleh nak buat. Tapi bila kita buat masakan singgan ke, kari ke, darah tu keluar. Makan dia tu dimaafkan. Tapi kalau kena pada pakaian, dia jadi najis. Kuah, singgan. Macam mana nak buat? Cukup sekadar kita alirkan saja. Lepas tu hati-hati makan apa? Makan mi kari kan. Mi kari. Seruk kari tu. Orang kena kat baju. Macam mana tu? Dia menajis pada baju kita. Makan dimaafkan, tapi menajis pada baju kita. Sebab ada benda yang berdarah dalam lauk kita, dalam makanan kita tu. Tu cara dia. Mana kena bersih lah. Macam mana? Sekadar alirkan dia. Apa nama? Buat macam tu, hilangkan sekadar mampu kesan pada pakaian kita tu. Itu kalau kita buat makanan-makanan kan, kena singgah, terutama benda yang berdarah, daging, ayam semua tu. Sebab itulah kita sekurang-kurangnya usahakan dulu 3 kali celup. Ingat masa mengaji dulu, sebab mengaji tu dia tekan bab fiqh. Jadi kawan-kawan basuh ayam ni sampai pucak ayam ni. Darah najis, darah najis. Pucak. Masuk pun tak rasa apa. Habis 3-4 kali. Seketul tu, dia ada seorang tu kawan saya, dia jenis was-was. Seketul tu satu baldi. Satu baldi. Dia belik habis. Kalau dia potong seyang ikan dia kan, habis dekat celah-celah ikan tu, daging-daging yang dekat rusuk ni, darah tu yang berketul, habis dia buang. Bersih, putih. Tapi tu orang warok kan macam tu lah. Campur dengan was-was sekali. Tu tak boleh juga. Tapi kena usahalah bersihkan dulu. Contoh ikan kita tu, pada ikan kita yang penting ada contoh pada ayam. Ayam tu dia ada darah yang berketul. Darah berketul. Yang tu kena buang tu. Darah berketul yang duduk dekat rusuk tu, celah tu. Tu kena buang tu. Kecuali hati, pedal, paru-paru, itu darah yang berketul yang dimaafkan. Daging, darah yang boleh makan. Ada pun hadut celah tu dia kena buat tu. Tapi kalau Ustaz kita beli makanan, kadang dia kalau beli makanan, dia tak bersihkan dia tu. Dia tak buang, memang tak buang. Ayam kan? Macam tu macam nak cakap tak berani kan. Tak tahu nak jawab. Kalau ikut orang warak, dia tak makan kat kedai lah. Jadi kalau kita nampak ada, kita buang lah, tak tepi kan. Buang benda tu tak tepi. Kalau gelap. Buang tak tepi. Payah lah. Lepas tu lah orang-orang yang cuma dia pilih kedai nak makan tu. Lepas tu kita tengok tutup guru kan, dia nak makan kedai tu. Saya ingat guru saya lah. Dia kalau nak makan kedai yang anak murid dia. Kalau bukan anak murid dia takkan singgah. Kalau dia pergi rumah orang ada ayam, dia takkan sentuh ayam tu. Dia hanya makan sayur saja. Sebab dia yakin dengan anak murid dia saja. Ada pun orang lain dia kuasa. Ni warak lah. Ni peringkat warak, peringkat fakih lain. Fakih ni dia boleh ihtimal, ni bukan darah, ni mungkin kulit ke. Dia zon kat tu pula. Kulit ni lekat celah ni kulit ni. Sebab ikut fiqh tak wajib usul. Kita nak pakai fiqh kan nak pakai warak. Nak pakai fiqh pakai warak. Ni daging lekat celah ni.
Kita buanglah. Oh, lagi dekat je lah ni. Waktu lah kadang-kadang kita ni kadang ada guna warok, kadang ada guna fiqh. Kalau nampak benda tu nak guna fiqh, kita buang tak tepi ya. Benda tu payah kita nak hindari benda tu. Nah, sama ada dia masuk dalam dimaafkan ke, wallahu alam, ataupun umum balwa ke. Nah, mungkin boleh masuk dalam umum balwa. Tapi jadi umum balwa ni sebab apa? Sebab masyarakat kita kurang pendedahan cara menyucikan makanan mengikut syarat. Ikut syarat. Itulah sebab itulah kalau kita nak makan, makanlah daripada masakan kita sendiri. Masakan kita beli ayam, kita sendiri proses, potong, buang, semua bersih, basuh sampai pucat. Yakinlah bersih kita. Itu dia. Betul lah kita makan kedai tu, sedap. Dah sebab ada najis. Jadi sedap. Mapalah kedai dia sedap tunggu dah. Ayam mana ni? Ayam NSK. Dah. Ayam NSK semua laku. Mengajar gogang-gogang tapi makan ayam NSK. Dah. Tu pilih lah. Waktu tunggu saya, dia punya warak dia, dia beli ayam, dia sembelih sendiri. Dia beli ayam, dia sembelih sendiri. Dia jaga siapa yang sembelih ayam ni. Siapa yang sembelih ayam? Dia mengaji sifat 20 dah. Dia tanya dia. Dia tanya bukan tanya orang tu, dia tanya orang-orang yang pernah berurusan dengan orang tu. Dia ni dah. Bila dengar tu memang macam itulah cara dia. Guru dia almarhum dah. Puasa mik gunung orang panggil. Dia memang jaga sungguh bab makan. Lepas tu kalau makan dengan dia, kita ni kelaparan lah semua. Orang yang ikut dia kelaparan lah. Sebab kena ikut dia lah. Makan saya. Sampai ke dia, kita tunggu dia suruh makan, baru kita makan. Kita makan dengan dia. Pernah sekali saya jadi driver dia. Makan rumah almarhum Haji Lokman, ayah kepada Bok Lokman. Haji Lokman. Jadi Haji Lokman tu dia hidang makanan lah. Kita driver duduk sebelah sini. Makan, tengok dia makan. Makan ikan saja. Ayam ada, ayam merah. Tengok posu makan ayam ikan saja. Kita pun makan ikan jugalah. Yang ada tu dua hari dengan makan ikan juga. Mata tengok ayam lah. Tak berani. Tuan rumah pun tak berani nak suruh makanlah ayam ni sebab kena ada. Jadi tu puasa kata, ambil lah ayam tu. Bila ada suruh ambil dah. Macam bayi pampers. Waktu dia dah salin pampers tu. Tapi suara tu memang tak ada najis lah. Cuma bau najis tu ada. Dia cek suara tu memang tak ada najis lah. Boleh pakai balik ke ataupun kena cuci? Ada bau saja. Najis memang tak ada. Lekat ke situ. Bau saja lekat. Tak apa. Bau tu tak, bau tu kuat ke? Tak kuat tak perlu. Tak perlu hidup bau tu dia. Ya, sebab biasanya dia ada benda tu melekat air. Pada air tu ada bau. Kalau kadang merebok sini kan, tak apa. Bau tu udara dia. Udara dia. Beza dengan asap. Asap tu dia ada air asap tu. Macam bukhur kan. Sebab apa orang guna bukhur? Pewangi bukhur. Kerana asap tu tahan lama. Lekat ke baju kita. Lepas tu kita guna asap sebab dia lekat badan kita. Tu. Sebab tu kalau kadar bau tu tak apa. Boleh. Tak jadi najis. Itu dia. Kadang-kadang kita lah barbecue kan.
Babi. Jadi dia ada daging sebagai macam ada darah. Macam kemerahan lah. Bukan nama kemerahan. Luar cantik lah, tapi kemerahan. Jadi adakah boleh dimakan? Boleh. Cuma teknikal dia silap pengurusan dia. Pengurusan dia apa dia? Ayam tu ayamnya sebenarnya ayam beku. Kok. Dan dia kalau contohlah biasa kalau dia jadi gitu ayam beku yang tidak sampai tahap apa nama? Frost dia tu. Ya ayam yang sejuk kemudian dia terus biar kat luar. Luarnya lembek. Luar lembek tapi dalam tu dia masih beku. Bila kita bakar, yang beku tu dia akan jadi darah lagi. Tapi ke ayam tu kita dah basuh dah lah. Kita dah basuh kan. Dah basuh letak dalam freeze. Dah jadi beku. Bila kita nak bakar, kadang dia kena tahan, dia kena biar lama sebenarnya. Betullah proses dia untuk kita nak jadikan segala darah tu keluar daripada dekat frozen tu kena letak dekat frost bawah dulu baru boleh keluar dekat sinki. Memang makan masuk lah. Itu orang KKM ajar lah supaya air darah tu tak keluar. Saya pergi kursus cara penyediaan makanan. Sebab apa darah tu ada bila goreng keluar. Sebab apa? Sebab dalam daging tu masih lagi beku. Tapi dari kadar fiqhnya benda tu dimaafkan. Tak apa darah tu. Tak apa, jangan risau tak jadi siung lah. InsyaAllah. Habis dimaafkan. Wallah. Lagi ada soalan lagi? Ada dah. Yang stick tu Ustaz ni Ustaz. Stick. Stick yang masak stick tu. Tengah tu dia panggil rare stick. Memang keluar darah. Dia dah basuh. Dia dah basuh tapi dia masak memang dia masak yang jenis ada darah. Tak apa. Dia dah basuh dah semua. Sebab benda tak boleh nak ni. Tu dia maaf lah. Dia maaf. Macam kita masuk lah. Bila dia panas, dia akan keluar benda tu. Dia keluar air. Pada daging kita ni dia ada darah, ada air daging. Kalau duduk biasa gini benda tu najis. Tapi bila kita dah basuh dah, bila kita bakar, kalau kita masak benda tu keluar. Sebab itulah masakan daging, kari apa semua jadi sedap tu sebab darah tu je. Kalau pucak lesi macam tadi tu tak rasa apa. Dia sengaja buat, ada kedai makan yang sengaja buat letak dalam rumah. Tu tak boleh. Dia dia kupur darah, ambil satu cebok tu, buh lah tu. Tak boleh tu. Tu sengaja masuk darah tak boleh. Ni yang dimaafkan darah yang ada dalam daging tu. Dah macam kita goreng ikan besar, siakak ke apa semua, ikan apa? Ikan besar-besar kan? Potong-potong dia keluar tu dimaaf lah. Memang syaratnya kita kena basuh betul-betul dulu lah. Habis. Basuh tu kena mengalir. Memang bila kita basuh, jangan kena jaga-jaga yang kita basuh, jangan air yang kita basuh tu pecik kena tempat yang kita basuh. Ataupun sama juga dengan kepala pahit yang kita dah pegang, kita basuh, pegang kepala pahit tu. Kalau yang ini kotor, mata najis itu, pegang kepala pahit, pergi capur pula kan ni, jadi mata najis pula. Itulah. Itu dia. Habis. Faslun, bermula mengetahui masuk waktu iaitu 3 martabat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa hikmatan wasi'atan wa 'amalan salihan wa qubulatan wa sa'adatan darin. واسم خاتم تخار رزقين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالعلم وسهل لنا باب فضلك
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.